Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan fokus kepada bab yang baru iaitu bab 5 berkaitan dengan perdagangan dan kewangan antarabangsa. Kita akan fokus kepada subtopik iaitu faedah pengkhususan. Okey, ada dua jenis faedah pengkhususan iaitu faedah mutlak dan satu lagi adalah faedah berbanding. Okey, jadi hari ini cikgu akan fokus kepada berkaitan dengan faedah berbanding. Okey, apa dia faedah berbanding? Okey, maksudnya di sini adalah keuntungan yang diperolehi oleh sesebuah negara kerana mengkhusus kepada dalam pengeluaran yang harga relatif atau kosnya lebih rendah berbanding dengan negara lain. Jadi keywordnya di sini adalah faedah berbanding ni. Okey, pelajar kena mencari dulu berkaitan dengan harga relatif ataupun kos lepas dahulu, di mana pelajar kena tengok kos lepas yang paling rendah itulah kita akan dapat mengenal pasti okey negara tersebut akan khusus kepada barang apa. Seterusnya, pelajar pergi kepada kaedah jadual iaitu melalui pendekatan jadual. Okey, di sini pelajar boleh lihat ada dua buah negara iaitu Malaysia dan juga Jepun, dan dia melibatkan dua pengeluaran iaitu komputer dan juga kereta. Okey, untuk Malaysia komputer adalah sebanyak 200 buah dikeluarkan dan juga kereta adalah sebanyak 160. Okey, untuk Jepun pula, pengeluaran komputer adalah sebanyak 400 buah dan kereta adalah sebanyak 640 buah. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh lihat jumlah keseluruhan untuk kedua-dua buah negara tadi. Untuk pengeluaran komputer adalah sebanyak 600 dan untuk pengeluaran kereta adalah sebanyak 800. Okey, itu adalah jadual sebelum pengkhususan dilaksanakan. Okey, seterusnya apa yang pelajar perlu buat? Okey, pelajar perlu mencari dahulu kos lepas untuk kedua-dua buah negara. Okey, nak tentukan dahulu kos lepas paling rendah tadi. Okey, untuk Malaysia, macam mana nak cari kos lepas untuk satu unit komputer? Okey, untuk mencari kos lepas bagi komputer iaitu satu unit komputer adalah okey, di mana pelajar perlu buat pelajar kena bahagikan nilai kereta tadi bahagi dengan nilai komputer tadi. Okey, jadi maksudnya dekat situ 160 kereta bahagi dengan 200 buah komputer untuk dapatkan kos lepas bagi satu unit komputer. Okey, jadi bermakna dekat situ satu unit komputer adalah 0.8 unit kereta. Okey, untuk kos lepas satu unit kereta pula, pelajar perlu buat sebaliknya lah. Maksudnya dekat sini pelajar kena maksudnya komputer bahagi dengan kereta. Jadi maksudnya tadi 200 komputer bahagi dengan 160 kereta. Dapatlah satu unit kereta nilainya 1.25 unit komputer. Begitu juga dengan Jepun. Pelajar kena kira kos lepas iaitu maksudnya untuk dapatkan komputer, kereta bahagi dengan komputer. Okey, jadi 640 kereta bahagi dengan 400 komputer. Okey, pelajar akan dapat 1.6 unit kereta. Okey, untuk seterusnya untuk satu unit kereta pula, okey, komputer bahagi dengan kereta iaitu 400 komputer bahagi dengan 640 kereta. Pelajar akan dapat satu unit kereta bersamaan dengan 0.625 unit komputer. Okey, seterusnya bila pelajar dah dapat setiap negara tadi, satu unit komputer berapa kos lepas dia, satu unit kereta berapa kos lepas dia. Okey, seterusnya pelajar kena tentukan untuk dapatkan pula negara mana yang khusus pada pengeluaran apa. Jadi dekat situ pelajar kena cari kos lepas paling
rendah. Okey, contoh dekat sini pelajar boleh lihat kalau untuk komputer, okey, kedua-dua buah negara tadi, Malaysia dengan Jepun, untuk komputer ni mana kos lepas adalah paling rendah. Okey, jadi 0.8 dengan 1.6 unit kereta tadi, okey, pelajar boleh tengok adalah nilai 0.8 unit kereta adalah paling rendah. Okey, untuk kos lepas kereta pula, cari kos lepas paling rendah. Okey, bandingkan Malaysia tadi 1.25. Okey, kalau Jepun 0.625. Mana kos lepas paling rendah? Okey, kos lepas paling rendah dia adalah 0.625 unit komputer. Okey, jadi dekat sini pelajar dah boleh tentukan di mana kalau untuk Malaysia, kos lepas dia adalah yang paling rendah tadi adalah Malaysia komputer. Jadi Malaysia akan khusus kepada pengeluaran komputer. Okey, dan juga untuk Jepun, Jepun akan khusus kepada pengeluaran kereta. Okey, ini kesimpulan yang tadilah berdasarkan pada kos lepas paling rendah. Okey, Malaysia akan khusus kepada pengeluaran apa? Okey, Malaysia akan khusus kepada pengeluaran komputer macam cikgu bagi tahu tadi, dan Jepun khusus pada pengeluaran kereta. Okey, selepas pelajar telah buat jadual sebelum pengkhususan, okey, dan juga pelajar telah mengira kos lepas, maka seterusnya pelajar perlu buat jadual selepas pengkhususan. Okey, jadual selepas pengkhususan tadi, pelajar dah tahu berkaitan dengan Malaysia khusus pada komputer dan juga Jepun khusus kepada pengeluaran kereta. Okey, jadi dekat situ untuk Malaysia kereta nilainya adalah kosong sebab dia khusus pada komputer. Jadi buruh yang ada dekat kereta tadi telah dimasukkan ke dalam pengeluaran komputer. Jadi buruh dekat komputer adalah 2 buruh. Jadi 200 darab dengan 2 maka nilainya 400. Begitu juga dengan Jepun. Jepun khusus kepada kereta. Bila Jepun khusus kepada kereta, buruh yang ada pada komputer tadi telah masukkan ke dalam pengeluaran kereta. Jadi maksudnya 640 darab dengan 2 buruh, maka jumlah untuk pengeluaran kereta adalah sebanyak 1280. Okey, jadi dekat sini jumlah untuk keseluruhannya telah bertambah lah. Okey, sebanyak komputer 400 dan kereta adalah 1280. Okey, kemudian untuk yang seterusnya, selepas sahaja jadual selepas pengkhususan, okey, ini seterusnya kita nak buat jadual selepas perdagangan. Okey, jadual selepas perdagangan ni biasanya dia akan ada kadar pertukaran diberikan dalam maklumat. Contohnya dekat sini, okey, kadar pertukaran adalah satu komputer bersamaan dengan satu kereta. Okey, andaikan biasanya ada satu bentuk maklumat berkaitan dengan kadar pertukaran yang dipersetujui berapa. Okey, contohnya dekat sini, andaikan kadar pertukaran yang dipersetujui adalah satu komputer bersamaan dengan satu kereta. Okey, itu yang pertama, keyword dia. Okey, yang kedua, maklumat dia yang perlu pelajar tahu, Malaysia mengimport 180 unit kereta dari Jepun. Okey, jadi kedua-dua keyword ni adalah penting untuk kita buat berkaitan dengan jadual selepas perdagangan. Okey, kemudian dalam ayat tersebut di mana ataupun Malaysia hanya memerlukan sebanyak 220 unit komputer untuk kegunaan tempatan. Okey, jadi untuk memperolehi kereta itu, Malaysia perlu mengeksport 180 unit komputer ke Jepun, okey, sebagai pertukaran dalam kegiatan ekspor dan import. Okey, seterusnya adalah jadual selepas perdagangan.
Okey, di sini pelajar boleh tengok. Okey, kadar pertukaran melibatkan satu komputer bersamaan dengan satu kereta. Okey, tadi telah diberikan andaian kadar pertukaran dia satu komputer bersamaan dengan satu kereta. Okey, kemudian andaian yang kedua adalah Malaysia mengimport 180 kereta daripada Jepun. Okey, jadi maksudnya dekat sini Malaysia import Malaysia mengimport 180 kereta daripada Jepun. Maksudnya Jepun tadi dia khusus pada pengeluaran kereta. Okey, Jepun ada 1280 buah kereta. Okey, Malaysia nak kereta daripada Jepun, jadi dia akan import kereta daripada Jepun sebanyak 180. Okey, jadi dekat sini berapa Malaysia perlu ekspor komputer ke Jepun. Itu yang pelajar kena cari. Okey, jadi dekat situ masa inilah penggunaan kadar pertukaran satu komputer bersamaan satu kereta digunakan. Okey, jadi bila 180 kereta diimport daripada Jepun. Okey, jadi Malaysia kena bagi pada Jepun ataupun Malaysia kena eksport komputer ke Jepun berapa? Gunakan satu komputer bersamaan dengan satu kereta tadi. Okey, jadi maksudnya di sini bila 180 buah kereta, maksudnya komputer Malaysia kena bagi 180 juga sebab satu komputer bersamaan dengan satu kereta. Okey, jadi dekat situ, okey, asalnya tadi selepas pengkhususan Malaysia adalah nilai dia 400 komputer. Jadi bila ditolak 180, maka yang tinggal pengeluaran komputer adalah sebanyak 220 dekat Malaysia. Okey, yang 180 tu dieksport ke Jepun. Okey, untuk Jepun pula, bila Malaysia import 180 kereta daripada Jepun, okey, asalnya Jepun ni ada 1280. Okey, bila dah diberi kepada Malaysia ataupun diimport, Malaysia import kereta daripada Jepun sebanyak 180, yang tinggal dekat Jepun adalah sebanyak 1100. Jadi dekat sini berlakulah proses eksport dan import. Jadi inilah dinamakan di mana dia punya jadual berkaitan dengan selepas perdagangan, pengkhususan selepas perdagangan. Okey, jadi di sini menunjukkan Malaysia mendapat tambahan 20 komputer dan 20 kereta, manakala Jepun pula terpaksa kehilangan 220 komputer, di mana 400 tolak dengan 180, dan juga Jepun mendapat tambahan sebanyak 460 kereta. Okey, itu berkaitan dengan kaedah jadual. Okey, seterusnya dalam kaedah raja. Okey, dalam kaedah raja ni di mana kita boleh lihat KKP Malaysia menunjukkan bahawa jika Malaysia menggunakan faktor pengeluaran dalam komputer, ia boleh mengeluarkan 400 unit komputer, dan juga semuanya digunakan untuk keluarkan kereta ialah mengeluarkan 320 kereta. Okey, jadi dekat sini maksudnya sebelum pengkhususan Malaysia pengeluaran untuk komputer adalah sebanyak 200. Okey, sekiranya semua pengeluaran adalah untuk komputer. Okey, jadi maksudnya dekat komputer tu, okey, nilainya adalah sebanyak 200 darab dengan 2 lah, 400. Begitu juga dengan kereta. Kalau kereta untuk Malaysia 160 sebelum pengkhususan. Okey, dia punya tu 160 darab dengan 2, jadi 320. Untuk kita wujudkan KKP tadi. Okey, kemudian itu yang sebelum perdagangan lah. Okey, kemudian pelajar boleh lihat dekat sini. Okey, ini adalah kelok sebelum perdagangan tadi. Okey, jadi maksudnya di sini sebelum perdagangan tadi, okey, untuk Malaysia
komputer adalah bernilai 200 dan juga untuk kereta nilainya 160. Okey, kemudian macam mana boleh dekat sini keluknya bertindan? Okey, keluk bertindan dekat sini menunjukkan ini berlaku selepas pengkhususan. Maksudnya selepas pengkhususan, Malaysia ni khusus pada pengeluaran ke komputer. Okey, ini adalah keluk yang KKP selepas perdagangan. Okey, di mana selepas perdagangan, pengeluaran komputer untuk Malaysia adalah sebanyak 220 dan juga untuk pengeluaran kereta sebanyak 180. Okey, jadi kesimpulannya di sini daripada rajah ni kita boleh lihat untuk Malaysia komputer berlaku pertambahan daripada sebelum pengkhususan nilainya 200, selepas perdagangan nilainya bertambah kepada 220. Maksudnya berlaku pertambahan sebanyak 20. Begitu juga dengan kereta. Okey, sebelum perdagangan nilainya adalah 160. Okey, selepas perdagangan, okey, berlaku pertambahan terhadap pengeluaran kereta sebanyak 180. Jadi berlaku peningkatan kat sini sebanyak 20. Okey, jadi untuk tugasan hari ini, okey, pelajar perlu buat berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan faedah berbanding berdasarkan pada soalan yang diberikan. Okey, boleh buat dalam kertas test pad. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.